Hello, salam sejahtera semua. Nama aku Bel, nama samaran. Aku adalah salah seorang peminat cerita FS nih. Pernah juga aku nak kongsi kisah seram aku kat sini. Tapi baru sekarang aku dapat kongsi cerita aku dan ada keberanian untuk kongsi pengalaman seram aku nih. Banyak dah kisah seram yang pernah aku alami. Dan hari ini aku akan kongsi salah satu cerita tuh dekat korang. Kisah ini terjadi 8 tahun lepas. Sekarang nih anak bangsu aku pun dah besar dah. Ceritanya macam ni. Aku adalah ibu kepada 3 orang anak. Semasa mengandungkan anak yang bangsu tu, aku mengalami gangguan yang tak terjangkau di akal aku. Aku masih tinggal bersama kedua orang tua aku. Sebab aku yang jaga diorang. Suami aku ni adalah seorang askar. Jadi korang tahulah yang askar ni jarang ada kat rumah. Pada masa tu, aku tengah syarat mengandung. Kandungan aku pun baru menjangkau 5 bulan. Malam tu, suami aku ditugaskan untuk kerja shift malam. Jadi pada malam tu, yang tidur bersama dengan aku, si abang dan si kakak. Si kakak ni tak pernah nak berenggang dengan aku masa dia tidur. Berbanding dengan si abang yang lebih suka tidur dengan nenek dan atuknya. Entah kenapa, pada malam tu, dua-dua tak nak tidur dengan aku. Puas aku desak, tapi tak nak juga tidur dengan aku. Jadi terpaksalah aku tidur sorang-sorang dalam bilik. Aku ni kalau tidur memang wajib tutup lampu. Tak suka ada cahaya terang, nanti aku susah nak tidur. Aku tidur malam tu agak awal, dalam pukul 10 malam rasanya. Dah padam lampu, aku main dah handphone kejap hingga aku rasa mengantuk dan putuskan untuk tidur. Tak lama lepas tu, aku pun tersedar sebab aku dengar pintu bilik aku dibuka. Aku ingatkan suami aku yang balik. Disebabkan rasa mengantuk yang amat sangat tu, aku malas nak buka mata dan terus tegur suami aku. Kenapa dia balik awal sangat? Tapi suami aku ni tak menjawab. Aku dapat rasa suami aku dah start baring di sebelah aku. Tapi yang peliknya, kenapa suami aku ni tak bertegur dengan aku? Bila dia baring tu, aku mendekatlah. Masa ni, badan suami aku ni rasa berbulu masa tu. Aku ni pula tidur mengiring ke sebelah kanan, membelakangkan suami aku. Biasalah kalau mengandung kan. Aku tak dapat nak tidur baring. Mesti nak mengiring untuk cari keselesaan. Aku dah start cuak. Dia kat belakang aku memang terasa bergerak-gerak, macam orang yang tak selesa tidur. Jadi aku pun terfikir nak bertukar posisi pula ke sebelah kiri. Masa ni, aku bukalah mata aku. Korang tahu apa yang aku tengok? Jantung aku terus berdegup laju. Mata tak dapat nak tutup lagi. Aku tak dapat nak bergerak. Air mata aku mula mengalir sebab terfikir anak dalam kandungan ni. Nak menjerit pun, mulut tak dapat nak buka. Dalam hati aku ni hanya berdoa semoga jangan diapa-apakan aku dan anak dalam kandungan aku ni. Dalam kegelapan bilik dan kesamaran lampu di luar rumah, aku dapat tengok sedikit makhluk tu. Badannya besar, berbulu hitam, mata merah baring di tepi aku. Berlinangan air mataku, sebab takut teramat sangat. Tak putus-putus aku berdoa dalam hati. Barulah badanku dapat aku gerakkan dan mulutku dapat aku buka. Serta-merta aku bangun dan duduk di atas katil tu. Dan aku menjerit panggil mak aku. Bila dia nampak aku dah bangun dan menjerit tu, terus benda tu bangun dan lari menembus dinding. Mak aku ni pun datang ke bilik aku dan buka suis lampu dengan muka yang cuak. Aku apalagi menangislah, cakap kat mak aku dan ceritakan apa yang terjadi tadi. Lepas dia dengar cerita aku tu, mak aku suruh aku tidur dengan lampu terpasang. Dan yang teman aku tidur malam tu adalah adik bungsu aku.
Semenjak dari kejadian tuh, benda tuh hilang sendiri. Masa kandungan aku berusia 7 bulan, ada juga gangguan lagi. Tapi ada masa lain, aku akan ceritakan. Sampai sekarang nih, aku masih dapat bayangkan rupa makhluk tuh. Badan macam manusia, tapi berbulu seluruh badan. Dan juga muka macam gorila. Dan matanya pun merah. Aku pun tak tahu hantu jenis apa tuh. Aku sering alami gangguan semasa mengandung anak pertama dan juga anak bungsu. Dan sekarang, anak bungsu aku nih terbuka hijab dia. Lepas berubat dengan seorang ustadz, hijab dia ditutup. Tapi, jika dia sendiri mengizinkan untuk melihat, maka dia akan nampak benda yang tak sepatutnya. Lain kali, aku akan ceritakan juga tentang anak aku nih. Sekian saja cerita aku pada kali ini. Ini hanya pengalaman sebenar yang aku dapat kongsikan dengan korang. Mungkin tak seram mana bagi korang, tapi bagi aku, cerita ini seram. Terima kasih kepada FS kalau cerita aku ini disiarkan. Bye semua.